أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji beberapa halaman yang telah pun kita lihat pada minggu ini, yang telah pun kita pelajari, yang kita ambil panduan cahaya daripada surah An-Nur, dan kita sama-sama ingin mencahayakan lagi apa yang kita baca, apa yang kita faham untuk kita amalkan pada hari ini, pada minggu ini, pada hari-hari mendatang bersama tetamu undangan kita pada hari ini, Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Dan juga bersama Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul sihat ya. Sihat alhamdulillah. Ya, kita dah ada bintang Betul. hari ini. Allahu akbar. Mudah Allah kita akbar. hari ini Ustaz ya. Alhamdulillah. Kita mana yang tak faham ya, terus Oh, ya. yang ni anak risau. Apa tu Ustaz Fazal, Al-Fadhil Ustaz Dr. Ma'arif Ta'arif pun merupakan qari juga ni. Masya-Allah. Jadi kalau ayat-ayat nanti Ustaz Faz nak Yang susah nak sebut tu ya, Ah. bila bercakap tentang apa muannas itu dia susah nak sebut tu kan. Betul, Ustaz. Kita boleh mintalah Boleh. pakar pada hari ini. Allahu Ketik je, Ustaz, insya-Allah. Allahu akbar. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita nak melihat kepada halaman 353 hingga 358, ulang kaji bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Saya jemput tuan-tuan untuk share, kongsikan di Facebook, di YouTube, ataupun kalau di depan kaca TV, teruskan untuk mengajak rakan-rakan yang lain. Kita ingin sama-sama melihat kepada halaman 353 yang memberi panduan kepada kita bagaimana adab di dalam rumah dan juga adab di peringkat personal, di peringkat individu mukminin dan juga mukminat. Kita nak baca ayat yang ke-30, satu seruan daripada Allah untuk sama-sama kita jaga sebagai syariat, sebagai peraturan dalam Al-Quran. Bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita lihat ayat yang ke-30. Kita nak baca sama-sama di halaman yang ke-353. Kita baca sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-30, katakanlah kepada lelaki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini adalah terjemahan daripada ayat yang ke-30 surah 24 surah An-Nur, dan pada ayat yang ke-31 yang telah kita baca pada minggu ini sebagai ulang kaji bersama tuan-tuan yang berada di rumah ialah
seruan kepada mukminat, ya, kepada mukminat. Panjang ayatnya sampai ke hujung muka surat 353. Kita ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa untuk sama-sama menjelaskan. Kalau di dalam ayat kedua surah An-Nur dimulakan az-zaniyatu waz-zani, daripada perempuan kepada lelaki, tetapi di sini Ustaz, ya, daripada ayat 30 ini bermula dulu lelaki, ya, untuk menundukkan pandangan. Adakah lil mukminin ini hanya untuk lelaki sahaja ataupun untuk perempuan sekali, dan apa kaitan dengan ayat seterusnya? Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, menarik, ya Ustaz, di mana kita lihat, ya, di dalam ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala memulakan perintahnya kepada al-mukminin bila mana ia melibatkan ghaddul basar. Jadi ghaddul basar ni seperti mana yang diterjemahkan adalah kita menundukkan pandangan kita, kan? Tetapi bukan sahaja untuk mukminin, ya, kerana kita lihat ayat yang ke-31 menceritakan al-mukminat, Ya. kan? Jadi kedua-dua jantina, lelaki dan perempuan, perlulah menundukkan pandangan mereka. Tetapi di dalam bab ini Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan golongan mukminin. Kenapa, ya, agaknya? Kenapa? Kerana kalau kita lihat secara umum, kebiasaannya perempuan ni sifat dia pemalu. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Perempuan ni kebiasaannya sifat dia pemalu. Yang mana mereka ini bukanlah seperti lelaki, tuan. Ya Ustaz. Mereka ni bukanlah seperti lelaki. Sebab tu kalau kita dengar, kalau ada few wit, biasanya siapa Ustaz? Lelaki. Kecuali perempuan yang rare. Itu rare. Kita ambil hukum yang umum, Ambil yang umum kan? dulu, ya. Jadi kebiasaannya perempuan ni sifat dia adalah pemalu. Seperti mana di dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, yang mana tamshi ala istihya. Ya. Kan? Yang mana perempuan yang mengambil air dari perigi itu berjalan di belakang Nabi Musa alaihi salam dalam ala istihya. Dalam keadaan yang pemalu. Kerana itu adalah sifat pemalu. Adapun lelaki ini, kita sedia maklumlah sifat lelaki ini, ya. Tetapi dalam masa yang sama perempuan pula kena tundukkan pandangan juga. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan golongan lelaki? Kerana kebiasaannya perempuan adalah sifat yang pemalu. Itu yang pertama. Yang kedua yang boleh kita katakan juga adalah kebiasaannya pandangan seseorang lelaki itu, dia ada implikasi yang lain berbeza dengan pandangan seorang perempuan, kan? Biasanya kalau lelaki dia pandang, kadang-kadang dia ada tindakan susulan selain daripada pandangannya itu. Kalau orang yang jahat, maka dia akan mulalah pergi mengekori dan buat benda yang tidak sepatutnya. Adapun perempuan implikasinya kurang di situ, kan? Dia boleh lihat, tapi kalau tengok lelaki tu pergi masuk ke mana-mana, ada dia nak ikut? Tak, dia Ustaz, dia tidak nak mengekorilah di situ. Jadi implikasi pandangan juga adalah kurang berbanding, perempuan itu adalah kurang berbanding dengan lelaki. Kerana itu lebih penting di sini. Tapi bukan saya kata perempuan tidak menundukkan pandangan juga, kerana itu disebutkan dalam ayat yang ke-31. Yang kita nak bincangkan di sini adalah kenapa didahulukan lelaki. Kerana di kita lah orang kata implikasinya itu adalah lebih besar. Jadi kita perlu menundukkan pandangan kita. Dan lihat, jadi mungkin saya boleh tambah sikit Ustaz, sikit Ustaz. Yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Tundukkan pandangan, kemudian boleh menjaga kemaluan. Kerana biasanya pandangan itu yang boleh membawa kepada apa-apa yang berlaku dengan kemaluan. Jadi wasilah dia adalah pandangan, kan? Dan dia berakhir dengan menjaga kemaluan. Wallahu taala a'lam. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Dr. Muhammad Arif menjelaskan kepada kita, ya, betapa Allah mengetahui psikologi perbezaan Ustaz, ya, di antara mukminin lelaki dan juga mukminat wanita. Dan di sini kalau di hujung surah ini ataupun ayat yang ke-30 itu, innallaha khabirum bima yasnaun, ada kaitan dengan lelaki ini, dia punya pelaksanaan agenda satu persatu Ustaz, yang lebih lagi
berbanding kalau katakan bagi golongan wanita tidak pun diakhirkan ayat itu dengan innallaha khabirum bima yasnaun. Jadi di situ implikasi apa yang Ustaz maklumkan sebentar tadi, bahawa ada perancangan, apatah lagi kalau ada niat jahat, ya, kalau ada niat jahat dia akan rancang A B C D E untuk memerangkap dan merosakkan agenda ataupun akhlak sosial Ustaz, ya, di dalam muka surat ini. Jadi ini adalah panduan untuk sama-sama kita belajar, dan kita ingin teruskan halaman 354, seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 32, wa ankihul ayama. Apa maksud ayama ini sendiri dan apa yang perlu kita laksanakan berdasarkan ayat 32? Kita baca dahulu dipimpin Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita nak berganjak ke halaman yang ke-354. Kita nak baca ayat atas sekali, iaitu ayat yang ke-32 dalam surah An-Nur ni. Antaranya Ustaz Fazrul dan juga Al-Fadhil Doktor, ayat dia panjang-panjang Ustaz. Oh, ayat dia panjang-panjang. Nanti pun kita akan jumpa juga ayat panjang dia. Betul. Jadi kita nak baca ni ayat dua baris, iaitu ayat yang ke-32. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 32, dan nikahkanlah orang yang masih lagi belum berkahwin di antara kamu dan juga orang yang layak menikah daripada hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurniaannya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Ini adalah terjemahan satu seruan daripada Allah, wa ankihul ayama. Kalau boleh Ustaz Doktor boleh menjelaskan ayama ni siapa? Orang yang dah pernah berkahwin ke, yang lepas tu bercerai ke, ataupun kematian suami isteri ke, ataupun siapa kumpulan ayama ini dan apa seruan dalam ayat ini sebenarnya? Silakan Ustaz. Okey. Mengenai ayat yang ke-32 Ustaz, wa ankihul ayama. Kalau kita lihat kepada terjemahan dia, dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu. Syekh Tantawi menyebut bahawa al-ayama kullu zakarin la untha ma'ahu. Maksudnya setiap lelaki yang tidak ada perempuan bersamanya, maksudnya tidak ada pasangan, dan juga wa kullu untha la dzakara ma'aha, yang mana perempuan yang tidak mempunyai pasangan, thayyiban kana au bikra, yang mana kalau kira anak dara ataupun janda. Tak kisah. Jadi dia berbentuk umum. Cuma dia merujuk kepada al-harair. Al-harair ini bermaksud orang-orang yang merdeka. Dalam konteks ayat ini, kenapa? Kerana yang bahagian hamba disebutkan di belakang. Jadi di sini mengkhusus kepada orang yang merdeka Ustaz, ya. Jadi wa ankihul ayama minkum di situ merujuk kepada dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu. Itu untuk secara umumlah maksud dia di situ. Jadi di sini seruannya adalah untuk kalau orang yang tak bernikah perlu dinikahkan ke, ataupun kena tunggu nikah, tunggu jodoh ke? Pasal jodoh di tangan Allah kan. Kita usaha-usaha pun, jadi baik kita tunggu je. Ada yang kata begitu kan. Jadi bila baca surah An-Nur ini, harapnya timbullah cahaya harapan. Ya, macam mana komen Ustaz? Tentang jodoh, menarik Ustaz. Ya, tentang jodoh ni lah. Alhamdulillah. Okey.
Ustaz dah berkahwin Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz ya. Tarmizi. Oh, okey okey. Ingatkan kalau tak menikah lagi saya kena ikut ayat ni. Ayat ni. Kena bawa Ustaz pergi sini boleh menikah kan? Betul. Macam agama. Okey. Tadi dah tarik tangan dah. Oh tarik. Okey. Tentang urusan jodoh lah kan. Jodoh ni kalau kita kata memanglah ia di tangan Tuhan dan dalam erti kata ia adalah rezeki. Ia adalah takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk seseorang kan. Tetapi kalau kita kata jodoh itu adalah satu rezeki, adakah kita perlu berusaha atau kita hanya perlu menunggu? Kan? Kalau kita pergi kepada, kalau kita tengok baliklah konsep rezeki ni kita kena cari ke ataupun kena tunggu Ustaz? Kena cari. Kita semestinya kena cari. Sebab tu kita semua datang bekerja, berusaha mencari sesuap nasi. Betul. Kan? Jadi kalaulah begitu caranya, maka jodoh pun begitu jugalah Ustaz yang saya nampak. Di mana jodoh ini perlu ada usaha daripada pihak kita untuk mencari pasangan yang sesuai. Ya, yang kalau untuk pihak lelaki kita nak cari pasangan yang boleh menjadi pembimbing kepada anak-anak kita, yang akan mentarbiah anak-anak kita di situ. Kan? Jadi di sini kalau kita lihat jodoh itu perlu diusahakan. Kan? Cuma kita usaha, kalau tak dapat barulah kita dalam usaha kita pun Ustaz, bukan kita kata usaha confirm dapat, tidak, tetapi kita usaha dan kita menyerahkan natijahnya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya nak tambah satu perkara lah, iaitu kadang-kadang kan kita lihat ramai sekarang menjadi satu trend di mana ramai anak-anak muda yang dah berumur 30-an tetapi masih lagi belum berkahwin. Kan? Kalau ikut hukum Islam, kalaulah kita sudah mampu, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa di antara kamu yang dah mampu untuk berkahwin, ada kemampuan, falyatazawwaj, kan, maka berkahwinlah. Kerana apa? Kerana dia lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kehormatan diri kita, kan. Tetapi kita lihat ramai di kalangan di luar sana dah menjadi satu trend di mana umur sampai ke umur 30-an masih lagi belum bernikah. Tetapi kadang-kadang bukan mereka tidak mahu bernikah, tetapi mereka tidak jumpa ataupun adalah kekangan-kekangan dan kesusahan. Jadi di sini perlu ada bantuan. Sebab tu kalau kita lihat pada ayat ni Ustaz, wa ankihul ayama, dan nikahkanlah. Kan? Maksud dia kena ada orang yang tolong membantu untuk mencarikan jodoh. Kadang-kadang kita lihat kalau perempuan dah berumur sampai ke 30 lebih, tetapi kadang-kadang dia tidak mendapat bantuan daripada sesiapa. Kadang-kadang kita perlu di situ intervensi adalah diperlukan mengikut kadarnya lah, mengikut kadarnya, kan. Jangan paksa kahwin pula kan. Zaman dulu ada je Ustaz, paksa kahwin. Jadi itu menjadi satu masalah. Jadi intervensi adalah penting. Dia nampak macam seperti ada tugas bersama Ustaz ya, di peringkat sosial untuk membantu kepada mereka yang bujang ataupun yang tidak berumah tangga ini untuk ada, kalau bab mencari rezeki ni ada website Ustaz untuk temukan syarikat dengan job pekerja lah, kan. Jadi maksudnya kalau seruan ayat ini kena ada juga ke arah situ ya. Ya, kita kena ada mekanisme yang boleh membantu agar menemukan jodoh di antara lebih-lebih lagi umat Islam. Agar kerana apa? Kerana bila ramai yang tidak berkahwin, maka akan menimbulkan masalah-masalah sosial yang lain. Jadi itu yang datangnya kepentingan berkahwin itu, insya-Allah ya. Jadi itu adalah seruan untuk semualah ya, masjid-masjid ataupun di peringkat kementerian mengambil ayat 32 ini sebagai satu agenda ya sosial ya, selain daripada bab rezeki, bab ekonomi, tetapi bab membina rumah tangga ini perlu dibantu. Ia bukannya masing-masing tunggu sahaja. Dah dapat tu okey, dah selesai, lupakan orang lain. Rupanya ada di sini seruan daripada Allah untuk mengambil tindakan dan membantu di sini Ustaz ya. Ustaz Tarmizi ada pengalaman ke? Ada pengalaman dia. Ada pengalaman. Ya, sebab kadang-kadang betul juga pandangan kupasan doktor tadi. Kadang-kadang dia ada calon dia. Tapi bila memikirkan nak makan nanti susah dan sebagainya kan. Macam mana kita nak kalau dapat rezeki anak pula kita dah susah. Ada stigma ataupun ada perasaan takutnya tu menyebabkan tak apalah kita tak payah dulu. Padahal ayatnya ada sebut dengan nak iyakunu fuqara kan. Sebab selalu kalau ibu bapa kita cakap ataupun orang tua-tua cakap kan, bila berkahwin, mendirikan rumah tangga, rezeki murah kan. Betul. Mungkin komen sikit Prof. Doktor. Ya betul. Memang kalau ikutkan dan menjadi pengalaman, saya rasa bukan saya sahaja, ustaz, bahkan penonton di luar sanalah. Di mana kita mendapati perkahwinan itu membuka pintu rezeki. Dan dalam masa yang sama anak itu sendiri ada juga pembuka kepada pintu rezeki. Sebab tu kalau kita lihat di dalam ayat surah Al-Isra, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum.
Allah Subhanahu Wa Taala kata kami memberi rezeki kepada kamu dan Allah juga yang memberi rezeki kepada anak kamu. Jadi perkahwinan, anak itu insya-Allah akan membuka rezeki. Tetapi ustaz, dalam masa yang sama kan kita tidak boleh mengharapkan macam kita kata Allah akan bagi rezeki, Allah akan bagi rezeki. Kita perlu ada usaha dari segi individu itu sendiri dan juga masyarakat sekeliling. Maksudnya kita kena ada mekanisme di mana kalau orang yang tidak dari segi dari pihak kerajaan sendirilah ataupun dari pihak keluarga, ahli keluarga sendiri, di mana kalau berlaku perkahwinan, kalaulah ada kekurangan di mana-mana, maka ahli keluarga, masyarakat sekeliling kena ada satu mekanisme yang boleh membantu. Kita kena ada macam tu. Kita tidak boleh melihat pada ayat ini oh Allah akan bagi, Allah akan bagi, tetapi daripada pihak kita tidak ada usaha. Jadi kita juga perlu ada usaha menghidupkan, iaitu kita membantu mereka-mereka yang sudah berkahwin. Sebab orang yang baru kahwin ni ustaz, kita fahamlah, kita pun dah lalu kan, di mana ekonomi tidak berapa nak stabil, peti aisnya, mesin basuhnya. Kalau nak beli mesin basuh lah kan, kalau tidak kenalah tepi telaga tu, susah kan. Betul. Jadi keluarga, pihak keluarga, orang di luar sana, kerajaan, semua kena ada peranan masing-masing untuk membantu agar masyarakat di luar sana, anak-anak muda, bila mereka rasa mereka nak kahwin, mereka dapat rasa ada sokongan yang kuat untuk mereka boleh melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. InsyaAllah inilah panduan daripada Al-Quran untuk kita melihat kepada institusi keluarga yang perlu dibantu pembinaannya, dan lebih daripada itu di peringkat individu perlu kalau bernikah ini menjaga agama ustaz maka di peringkat individu juga perlu banyak mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga agama. Lantaran itu adalah tanggungjawab, walau sibuk macam mana pun, walaupun mungkinlah seseorang itu berbisnes. Sebabnya panduan bagi hal ini kita boleh lihat pada ayat 37. Kita baca dahulu ayat ini dan kita akan dengarkan apakah panduan untuk kita yang sibuk ataupun yang mungkin tercari-cari bagaimana nak menguatkan diri agar dicahayakan oleh nur Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ayat 37 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Dr. Muhammad Arif. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca sama-sama ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalul la tulhihim tijaratu وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan ayat 37 untuk sama-sama kita ambil panduan dan kita akan menyambung kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 37 daripada surah An-Nur. Kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini kita bersama dengan tokoh kita, bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa, ya. Dan juga Ustaz Tarmizi. Kita sudah pun melihat dua halaman. Betul, surah An-Nur ini adalah surah yang penuh dengan peraturan, ya, dan mungkin kalau Ustaz Tarmizi nak berkongsi sikit bacaan dalam surah ini Ustaz, ya. Pengalaman Ustaz lah. Dia mudah ke tak mudah waktu Ustaz menghafal dulu, ya, sampai sekarang ni lah. Dia tak tanya lagi pada Ustaz Dr. Arif, kan. Sebentar lagi lah, ya. Tapi betul. Pengalaman Ustaz, silakan. Baik. Surah An-Nur ni Al-Fadhil Ustaz Fas dan Doktor, memang antara surah yang susah lah. Ya. Tapi dalam surah ni ada satu ayat yang menarik, yang terkenal, ya. Ramai yang baca Allahu Nurus Sama tu kan. Betul. Jadi dalam susah dia ada mudah, tapi nak sebut secara keseluruhannya susahlah. Susah. Terutama ayat yang paling panjang, betul, ya, yang kita akan tengok dia punya pelajarannya sebentar betul. Nanti. Jadi bercakap tentang susah ini, masih lagi Allah menekankan walau susah macam mana, sibuk macam mana pun seorang pemuda, terjemahannya orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli daripada mengingat Allah, mendirikan solat dan menunaikan zakat, mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi goncang. Kalau boleh Ustaz berikan penjelasan tentang mengapa Allah letakkan rijal la tulhihim tijaratun wala bai'un. Apa maksud, apa beza di antara tijarah dan juga bai'? Silakan Ustaz. Okay. Bismillah, alhamdulillah. Kalau kita lihat pada terjemahan ayat ini, kita boleh lihatlah ayat itu orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, kan. Dan wallahu taala a'lam, kadang-kadang perdagangan ni tak semua orang ada perniagaan, ya, betul. Tapi jual beli semua ada. Semua orang berjual beli, 11 kan? 12 semua, ya. Ya, betul Ustaz. Jadi contoh, tak semua orang ada bisnes, tapi semua orang berjual beli. Jadi di situ adalah disebutkan dua-duanya di situ, kan. Okey, kalau kita lihat Ustaz, menarik ayat ini, di mana dia datang selepas ayat yang menjadi favorite bacaan orang ramai seperti yang disebutkan oleh Ustaz Tarmizi. Betul. Allahu nurus samawati wal ard. Di mana ayat ini menceritakan tentang bagaimana cahaya yang ada pada orang yang beriman itu, bagaimana terbentuknya cahaya itu yang begitu bersinar. Yang mana saya tak naklah bersyarah dengan lebih panjang kerana ayat itu agak panjang, ya Ustaz. Jadi cahaya tu cahaya yang bermula daripada minyaknya sampailah ke bekasnya, sampailah kepada kedudukannya di dinding, semua bersinar. Di manakah terletaknya cahaya ini? Di mana cahaya ini, mana kita nak nampak? Kita boleh nampak pada golongan inilah yang kita sebutkan. Di mana mereka ini adalah golongan yang apa? Dia kena mula daripada 36 tu, kan? Di mana cahaya itu ada di rumah-rumah yang telah diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan dan menyebutkan namanya di sana, bertasbih ke atas namanya pada waktu pagi dan petang. Siapa Ustaz? Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan sebarang jual beli. Jadi kita boleh kata mereka ini adalah satu golongan yang mana mereka ni bukannya orang yang duduk di masjid semata, Ustaz. Mereka ada perniagaan. Mereka berjual beli seperti mana orang lain. Tetapi bezanya adalah mereka tidak dilalaikan dengan sebarang aktiviti jual beli tersebut ataupun perniagaan daripada menunaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat itu menjadi kita kata prioriti yang pertama. Betul.
Kan kalau orang selalu kata solat must be, dia tak boleh every time. Macam mana tu Ustaz? Solat must be yang itulah yang kita biasa nampak di masjid-masjid tu kan. Jadi golongan ini walaupun mereka ada kesibukan, siapa yang tak sibuk Ustaz? Semua orang sibuk kan, kesibukan mencari rezeki, tetapi tidaklah pernah terlintas dalam hati mereka untuk melalaikan diri daripada solat dan juga membayar zakat. Dan mereka ini di sebalik kesibukan mereka, hati mereka tidak pernah terlupa tentang hari pembalasan di luar sana. Sebab itu bila mereka bersolat Ustaz, kalau kita lihat bukan hanya solat individu. Solat di mana? Kalau kita lihat pada ayat yang ke-36, solat di masjid dan surau secara berjemaah. Masya-Allah. Yang ni yang kita perlu tekankan. Yang mana kalaulah kita nak diri kita, ini untuk lebih kepada lelaki lah, kerana solat berjemaah di masjid ni lebih ditekankan kepada lelaki. Okey. Kalau kita nak termasuk dalam golongan ini kan, jadi kita punya keberadaan di surau dan masjid-masjid untuk bersolat jemaah perlu ada. Kan? Janganlah hanya kerana nak mencari rezeki sibuk sangat sampaikan tak nampak. Ada setengah orang Ustaz, saya minta maaf nak kena cakap jugalah. Kita hanya nampak dia ketika kalau solat Jumaat tu kita tak ambil kira lah. Kita hanya nampak dia mungkin Ramadan je kita akan nampak. Itu pun di solat raya. Di awal tarawih sahaja kita nampak. Kan? Tetapi di hari-hari yang lain kita tidak nampak. Kalau kita tanya kenapa, ya Allah sibuk tak sempat nak ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ya kita ada hari Sabtu dan Ahad, kita ada hari cuti juga. Kan? Takkanlah tidak boleh mengambil masa untuk datang ke surau dan masjid, mengimarahkan masjid. Kadang-kadang kita lihat orang muka yang sama je yang datang ke masjid tu. Kalau orang tu biasanya kalau kita nampak orang-orang yang pencen je lah yang ke masjid. Kan? Adapun orang-orang yang bekerja ni, kita yalah bukan kata tidak ada kan, tetapi tidaklah seramai yang sepatutnya. Kadang-kadang Ustaz di masalah dia macam ni. Kadang-kadang dia kata tak sempat nak pergi masjid, tapi nanti lepas saya pencen nanti saya pergilah. Kan? Masalahnya tuan-tuan, kalaulah satu amalan yang kita tidak biasa buat secara berterusan, kan, apa yang menjanjikan tuan-tuan selepas pencen akan ke masjid dan surau? Lebih-lebih lagi kalau dikala di usia tua dah tu, bukan tua sangatlah kan pencen, tapi dah berdekatlah kan, adalah macam-macam penyakit kan. Apa yang menjanjikan tuan-tuan akan ke masjid dan surau pada ketika itu? Kan? Jadi kadang-kadang orang terlampau confident, nanti bila dah pencen dia nak pergi. Jadi jangan kan, mulakan rutin itu daripada sekarang. Dan rutin itu insya-Allah kita boleh bawa selepas mana, walaupun badan kita sakit kemudian hari, kita tetap hati itu bila dah terikat dengan masjid, qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kan, yang mana hati terikat dengan masjid, walaupun dia sakit dia rasa macam dia kena pergi. Kalau tak boleh untuk setiap solat, dia akan pergi walaupun salah satu solat. Kan, akan cuba juga. Jadi kita ambil panduan daripada ayat ini, yang mana kita perlulah mendekatkan diri kita kepada Allah dengan bersolat dan menunaikan zakat, dan juga solat itu adalah di masjid-masjid dan surau-surau. Dan jangan lupa Ustaz, mungkin saya tambah sikit lagi Ustaz. Tengok yang di akhirnya ayat ke-38, liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu. Apakah faktor yang menjadikan mereka ini bersikap sedemikian, yang mereka prioritize, mereka memberi keutamaan kepada solat? Kerana apa? Kerana mengharapkan bahawa Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. InsyaAllah. Ya, malah ayat 38 ni Ustaz ni, di hujung tu ada perkataan rezeki ya. Biasa orang bisnes ni cakap pasal rezeki. Betul. Rupanya rezeki ini di hujung itu Allah kata wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini rezeki dekat mana ni Ustaz ni? Ini kalau kita lihat Ustaz daripada konteks ayat tu, kadang-kadang orang sibuk sangat berniaga, sibuk sangat nak berjual beli, sebab nak cek duit kan, nak rezeki. Dan dia dalam masa yang sama dia lupa bahawa Punca. Allah yang memberi rezeki. Jadi kalau kita bekerja sentiasa, kalau rezeki telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak tu juga yang kita dapat. Kan? Jadi apa kata kalau kita berusaha, bukan tidak berusaha, kena berusaha juga. Kita bekerja tetapi kita meletakkan waktu tertentu untuk beribadah, untuk memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita sedar wallahu yarzuqu may yasha bighairi
hisab. Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia mahu tanpa sebarang hisab. Maksudnya Allah SWT tak berkira. Allah SWT tak berkira. Maksudnya bukan kantung rezeki yang Allah nak bagi tu ada macam kita kata Allah kekuasaan dia ada had, tidak ada. Jadi Allah akan bagi mana yang dia nak, yang mana yang dia telah Maksudnya tetapkan. bila dia tidak berkira untuk ambil masa pergi mengingat Allah ini Ustaz ya. Makanya Allah pun tak berkira ya bab rezeki yang kita faham di sini ya. Ini adalah amazing ya tentang kehebatan Al-Quran ini untuk memberi panduan kepada kita bagaimana menguruskan hati. Dan banyak ya bila bercakap tentang nur ala nur, bercakap tentang hati, dan hati dalam satu masyarakat itu adalah di masjid, dan bagaimana hati yang sentiasa tidak berkira dijelaskan lagi pada ayat yang ke-44. Mari kita baca ayat 44 bercakap tentang hati dan juga perubahan. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Dikaitan dengan qalb Ustaz ya. Perkataan-perkataan ini berulang dan digunakan dalam pelbagai sudut. Kita akan dengarkan penjelasan. Kita baca dahulu ayat 44. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Dr. Muhammad Arif. Subhanallah betul Ustaz. Tadi ayat 37 tataqallabu al-qulubu, ada al-absar, kat sini pun ada. Yuqallibu, ada al-absar. Ya, bertukar-tukar aja Ustaz. Subhanallah. Betul Ustaz. Baik, jom sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita baca sekali sama-sama ayat yang ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dhalika la'ibratun liulil absar. Sadaqallahul azim. Allah menggantikan malam dan siang, sesungguhnya demikian itu pasti terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Di sini Allah menggunakan perkataan tuqallibullah Ustaz ya. Biasanya ada yuliju ataupun yukhlifu. Di sini bila dah baca tadi pada ayat 37 ada perkataan yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Di sini Allah guna sekali lagi perkataan qaf dan juga absar. Apa maksudnya? Dan dalam Quran ada ulul albab, ada ulil nuha, di sini ulil absar. Kalau boleh Ustaz cerahkan pada kita. Okey. Yuqallibullah ayat yang ke-44, yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Qallaba ni biasa membolak-baliklah. Bolak-balik. Jadi kalau dalam ayat ni dia bermaksud yata'aqab, yang mana siang dan malam silih berganti. Itu ayat dia. Jadi siang dan malam silih berganti. Jadi qalb juga hati tu kan, ya muqallibal qulub wal absar thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia. Sebab memang qalb ni pun dia sama dengan qallaba, sebab hati kita ni dia berbolak-balik. Siang dan malam berubah-ubah Dia pagi iman kuat sikit, malam iman dah kurang macam itulah kan. Ataupun sebaliknya dan sebagainya. Okey. Mengenai tentang ulil absar, menarik soalan daripada ustaz sebab ulil absar kita ada ulul albab kan. Okey, wallahu taala a'lam. Apa yang saya nampak dan saya perhatikanlah dan saya baca juga daripada buku adalah bila kita melihat Allah Subhanahu wa taala menggunakan ulul albab dia akan merujuk kepada kebiasaannya amalan yang memerlukan kepada tazakkur, tafakkur, tadabbur. Kan? Yang mana memerlukan kepada kita berfikir, menggunakan akal untuk menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaannya macam tu. Masalah-masalah ilmiah, masalah yang perlukan kepada kita memerah otak untuk kita menghayati dan mendapat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita lihat seperti mana di dalam surah Ali Imran, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Kan, bila ceritakan tentang ilmu kan, bila ceritakan tentang bagaimana kita perlu menggunakan akal kita untuk memahami, di situ digunakan wama yatadzakkaru illa ulul albab.
kan. Jadi kita nampak di situ kebiasaannya lah, di mana wallahu alam, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang kita, keperluan kepada kita menggunakan akal untuk mendapatkan bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya ulul albab akan digunakan. Kerana albab di situ, lub di situ adalah akal. Mereka yang berakal fikiran yang sempurna. Adapun ulul absar, dia merujuk kepada mata. Kan, ulul absar, mereka yang kalau dilihat terjemahannya di sini, mereka yang mempunyai penglihatan yang tajam. Kebiasaannya ulul absar ni wallahu taala a'lam digunakan bila mana kita perlu melihat agar kita menyedari kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Guna mata fizikal. Mata kita secara fizikal. Sebab kalau kita lihat pada konteks ayat ini juga, dalam ayat yang ke-43, Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang awan. Kan, bagaimana awan itu terkumpul, bagaimana hujan keluar, bagaimana. Jadi benda ni kadang-kadang awan sekarang ustaz, dan lebih menarik cerita tentang awan, bagaimana awan dilihat seolah-olah seperti bukit. Kan, zaman dahulu wallahu taala a'lam lah, zaman Nabi SAW, Nabi SAW tidak pernah naik kepada satu bukit yang mana seperti Everest ataupun seperti Kota Kinabalu. Sebab bukit Gua Hira dan Gua Sur tak adalah tinggi mana pun. Kan, tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang awan ni, seolah-olah dah terbang di situ. Kan, sebab kalau ikutkan Rasulullah SAW tak boleh menyifatkan awan seperti mana yang disifatkan di sini. Itu adalah bukti bahawa Quran ini bukan daripada Nabi SAW tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab kalau kita nampak awan seperti bukit ni, biasanya bila kita dah naik kapal terbang tak? Bila kita naik kapal terbang kan, kita jalan naik atas kapal terbang, nampak ya Allah, memang macam bukit-bukit awan itu. Ya, malah kan, kalau katakan nak langgar dia pun boleh tahan juga. Poket tersebut. Itu yang saya takut tu. Saya kurang sikit bab-bab terbang ni. Okey. Jadi dengan bukitnya, jadi kemudian yuqallibullah, langit bertukar bersilih ganti, semua ini memerlukan kepada penglihatan. Bila mana kita betul-betul lihat, kita akan menyedari kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ barulah akan dipakai ulul absar. Wallahu taala a'lam. Baik, jadi ini adalah penerangan daripada ayat 44. Masih kita bercakap tentang hati ya. Bila surah Nur ini Ustaz ya, surah An-Nur ini banyak bercerita tentang bagaimana menjaga hati lah sebenarnya. Hati dalam masyarakat, hati ketika bersendirian. Hati ini adalah perkara yang perlu digilap ya. Kalau tidak, dia punya kaca pada pelita itu, dia makin lama istilahnya jelaga Ustaz. Ustaz biasa guna istilahnya. Dia punya asap dia tu. Ya, jadi makin lama hitam, dia dah ada dah pelita kan, tetapi cahaya ni tu tak berapa terang. Mudah sekarang ni mungkin tak pelita lah, lampu kereta. Lampu kereta kan dah lama kita tak gilap tu, dia macam kabur-kabur je itu. Betul. Ini memerlukan kepada teknik menggilapnya yang Allah beritahu. Salah satunya inilah ya, melihat kepada awan, melihat kepada malam dan siang, mengambil pelajaran daripada perkara-perkara ini. Jadi mungkin Ustaz di hujung ini bila bercakap tadi tentang beberapa halaman kita sudah lihat ikuti, Allah menyatakan tentang orang yang beriman ini pada ayat yang ke-55 dijanjikan mempunyai kuasa. Kalau boleh Ustaz komen ringkas pada ayat 55 ini, apa sebenarnya janji yang Allah maklumkan di sini? Okey. Mengenai ayat yang ke-55, saya sebenarnya teringin nak dengar Ustaz Tarmizi baca ayat yang ke-55, tapi tidak mengapalah. Lepas ini ya. Lagu Nahwan ya. Lagu Nahwan. Saya dah request dah tadi. Okey. Mengenai ayat yang ke-55 ni, Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita lihat secara umum, ada 3 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada orang yang beriman dan yang beramal soleh. 3 perkara. Apakah 3 perkara tersebut? Yang pertama sekali adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kuasa pemerintahan itu pada tangan orang-orang Islam, pada tangan orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjanjikan, akan meneguhkan agama. Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan agama Islam ini pada hati umat Islam dan juga syariatnya terlaksana. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Kalau terjemahan di sini dia terjemah macam mana ni Ustaz? Saya nak baca sikit. Dan dia akan meneguhkan mereka dengan agama yang telah dia redai di dalam hati dan juga syariatnya terlaksana secara zahir. Maksudnya memang terlaksana. Dan yang ketiga adalah umat Islam akan hidup dalam keamanan. Kita kena faham ya. Saya bila baca tafsir adalah disebutkan ayat ini diturunkan ketika mana saat umat Islam
ya sedang sentiasa dalam peperangan. Kehidupan Nabi SAW selepas mana berhijrah, baginda sentiasa berperang, kan. Jadi pada saat itu para sahabat mula tertanya-tanya, bilakah kami boleh meletakkan pedang? Ya. Bila kami boleh meletakkan pedang? Selepas perang ni pula, selepas perang ni pula, bila nak habis? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, bila mana kamu beriman dan kamu beramal soleh, maksudnya kena ada di situ keimanan yang kuat dan beramal soleh. Selepas mana kita dah beramal soleh dengan berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Sebab amal soleh ni umum, termasuklah solat di masjid tadi, ya, termasuk juga perbuatan membayar zakat, dan termasuk juga perbuatan jihad, kan. Jadi mana kita telah selesaikan amanah yang telah dipertanggungjawabkan ke atas kita, maka janji Allah 3 perkara ini insya-Allah akan diberikan kepada umat Islam. Inilah kaedah bagaimana kita memahami persediaan kita. Sebenarnya kita bukannya mencari kuasa, kita bukannya mencari nama, tetapi rupa-rupanya kita mencari redha daripada Allah dengan iman dan amal yang Allah serukan. Maka itulah yang akan menjanjikan ataupun Allah bagikan macam-macam dalam hidup kita di dunia ini, apatah lagi bila sampai di akhirat. Kita berdoa pada Allah Subhanahu taala, Allah izinkan kita menjadi orang yang beriman sungguh-sungguh, beramal soleh sungguh-sungguh di akhir perkongsian pada hari ini bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami, muslimin dan muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau jadikan kami orang-orang yang dilalaikan oleh sibuknya kami dengan perdagangan, dengan jual beli, dengan kehidupan ya Allah. Akan tetapi ya Allah, dalam kami sibuk berniaga dan sebagainya mencari rezeki, maka jadikan kami ya Allah orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mana hati kami senantiasa berpaut dengan masajidillah, dengan tempat-tempat salat, masjid, surau dan sebagainya ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini untuk terus kita beramal dengan surah An-Nur. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa pada hari ini mencongkil permata demi permata dalam masa yang terhad ini. Saya yakin tuan-tuan dapat sesuatu untuk kita sama-sama perjuangkan iman dan amal soleh. Inilah yang kita ingin sama-sama hidupkan dalam tabung gerakan Al-Quran, satu perjuangan, satu sumbangan tuan-tuan yang akan memastikan Allah memberi pelbagai manfaat bila iman dan amal soleh ini kita hidupkan dalam keluarga dan masyarakat. Kita bertemu lagi pada ulangan pada malam ini dan juga pada esok pagi insya-Allah, dan kita akan menyambung halaman baru pada hari esok ya dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.